Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil idham syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala. Allah rezekikan pada kita kesempatan untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan akhlak ataupun syakhsiyatul muslim dalam tajuk Muslim terhadap masyarakat. Sebelum ni kita bincang tentang larangan kita sebagai orang beriman untuk menjauhi caci maki dan bermulut celupar. Telah dibentangkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan caci maki dan ataupun ada ciri-ciri celupar dekat mulut kita itulah. Dan berbagai hadis yang kita telah baca sehingga tentang hadis yang berkaitan tentang al-muflis. Antara sebabnya ialah sebab mulut tak jaga. Sebab mulut celupar, suka mengutuk-ngutuk orang, keluar perkataan-perkataan yang tidak elok kepada orang lain yang disifatkan sebagai keji. Ataupun dalam hadis yang disebut sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu adalah sifat orang-orang yang fasik dan memeranginya adalah kekufuran. Islam sangat mementingkan untuk kita jaga mulut. Sebab Al-Quran sebut wa qulu lin-nasi husna. Hendaklah kita berkata kepada semua manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Ada tak pilihan lain selain daripada perkataan yang baik keluar daripada mulut kita? Tidak ada pilihan. Satu je pilihannya. Nak bercakap, kena cakap baik-baik, keluar perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tak boleh, bagi pilihan yang kedua. Ada tak pilihan kedua? Ada, iaitu jangan bercakap. Au liyasmut. Hendaklah dia diam. Kalau rasa perkataan tu kita keluar benda yang tak baik, benda yang tak bagus, eloklah lebih baik kita diam. Apatah lagi kalau kita ni senang dengan berita-berita yang mungkin tak menyenangkan hati kita, ataupun perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati. Kita nak keluar balik mulut tu kan, kalau kita nak bercakap, kita balik atau keluar perkataan yang tak elok, maka di situ lebih baik kita pilih untuk diam. Kenapa? Kerana Nabi kata ia salah satu daripada ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Kerana kadang-kadang orang tu tak tahu kita caci dia caci kita. Orang tu tak tahu. Contohnya kita ngutuk orang tu, kita cakap orang tu mengatur belakang sebagainya, orang tu tak tahu. Seseorang tu mengatur dia di belakang, dia tak tahu. Dia mana nak tuntut ke mana? Nak tuntut besok ke akhirat. Itu sebab kata Nabi tu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, hari akhirat. Sebab kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tahu hari akhirat besok orang tu akan datang tuntut ke dia balik. Sampai masa dia jadi muflis. Dia orang tu tuntut kebaikan-kebaikan habis kebaikan, hilang dah kebaikan, bagi pula dosa, kena tanggung pula dosa. Itu akhirnya dia jadi orang yang muflis di hari akhirat. Okey? Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lain, innallaha la yuhibbu kulli fahishin mutafahish. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang yang jahat mulut.
yang mencaci maki dan berkata-kata dengan perkataan yang kotor-kotor. Termasuklah kalau keluar perkataan, sebut perkataan yang kotor-kotor, yang bersifat kemaluan lah. Cakap-cakap benda-benda yang mirip kepada tidak menjaga kemaluan, bersifat kemaluan, cerita pasal benda-benda seksual dan sebagainya, maka itu juga dilarang dalam Islam. Ada tak ruang lain selain daripada bercakap benda-benda yang tak elok ni? Ada, cakap benda-benda yang baik. Kalau tak boleh juga, diam, itu lebih baik. Okey, apatah lagi kita sebut sebelum ni, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah, hadis riwayat Bukhari, janganlah kamu memaki-maki orang yang telah mati, kerana sesungguhnya mereka telah menyelesaikan segala apa yang telah mereka kemukakan, yakni apa yang telah mereka perbuat. Larangan untuk kita tak memaki orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang tu telah selesai urusannya, telah diselesaikan rezekinya, telah diselesaikan segala urusan dunianya. Tiba-tiba kita nak memandai-mandai, kita pun mengutuk-ngutuk, memaki-maki kesalahan-kesalahan dia, kita ungkit balik kesilapan-kesilapan dia, perbuatan-perbuatan dosa dia. Maka itu dilarang sama sekali di dalam Islam. Jadi kalau kita rasa macam orang tu, bila seorang ni telah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, bila orang ni dah meninggal dunia, Allah telah menyelesaikan semua urusan di dunia. Kalau orang yang beriman, kita kena sangka baik. Kalau orang beriman ni, urusan yang kat dunia ni Allah dah selesaikan. Apa dia? Allah dah kafarah dosa-dosa dia, Allah dah bagi ampunkan dosa-dosa dia. Kita sangka baik macam tu. Kita tak boleh rasa orang meninggal dunia ni adalah tu salah dia, adalah silap dia, masuk neraka dia, tak boleh. Orang meninggal dunia ni, bila orang meninggal dunia, kita kena sangka baik, kita kena anggap bahawa perjalanan kehidupannya di dunia itu telah diselesaikan Allah. Allah telah kafarahkan dosa dia, Allah telah bersihkan dosa dia, dia telah suci daripada dosa, dia sedang menghadap Allah Ta'ala dengan jiwa, dengan hati yang sejahtera. Itu kita punya sangka baik. Jadi kita takkan ada rasa macam nak ngutuk-ngutuk, nak caci maki orang, mengoji-ngoji orang. Apatah lagi kalau kita tahu bahawa orang tu semasa hidup dia memang dia ada buat dosa dan sebagainya, kesilapan. Bila orang tu meninggal, kita ungkit balik. Itu dilarang dalam Islam. Itu sebab orang-orang yang ada kadang-kadang, tuan-tuan muslimin muslimat, dosa-dosa kehidupan kita ni, ada yang Allah Ta'ala tak boleh hapuskan dengan istighfar. Tak boleh kafarah dengan istighfar. Itu istighfar, hapuslah dosa-dosa tu, dosa-dosa kecil, dosa-dosa sikit-sikit yang kita buat, kita istighfar, kita semayang, kita ambil wuduk, menggugurkan dosa-dosa kecil-kecil kita. Tapi ada setengah dosa yang Allah Ta'ala tak boleh ampunkan cuma sekadar dengan istighfar. Jadi Allah bagi macam mana? Allah bagi dia ujian. Ujian kehidupan dia rasa susah, dia rasa sosak, jiwa rasa gelisah dan sebagainya. Ataupun dia dapat ujian sakit, dia dapat ujian kehilangan. Ujian-ujian tu ada pahala sabar. Dengan pahala sabar yang menggunung, yang besar tadi, dapat menyeimbangkan ataupun merondahkan nilai dosa tu. Maknanya pahala lebih banyak lah. Sebab kadang-kadang orang-orang yang beriman ni, itu amal soleh. Kalau dia tanya amal soleh kita ni zikir je ke? Amal soleh kita ni baca Quran je ke? Amal soleh kita ni semayang je ke? Tak. Sabar itu juga adalah amal soleh. Redha dengan ketentuan Allah. Redha. Bila dia sabar, dia redha. Redha itu adalah amal soleh. Amal soleh dia. Ahsanu amala. Apa amalan terbaik dia? Kita ditimpa musibah, apabila dia ni ditimpa kesusahan, dia sabar. Fakana khairan lah. Itu adalah baik bagi dia. Kalau dia ni dapat kesenangan, sarra, kemudian tu dia bersyukur pada Allah, maka fakana khairan lah. Itu juga baik bagi dia. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah. Itu sebab bila orang ni dah meninggal dunia, dah mati dia, Allah telah selesaikan urusan rezeki dia, semua dah selesai. Itu sangka baik, insya-Allah Allah mengampunkan dosa dia. Allah akan terima dia dengan sebaik-baik amal di sisi Allah Ta'ala. Itu sebab jangan kita caci maki orang yang telah meninggal dunia. Kemudian seterusnya, muslimin muslimat,
tidak menuduh seseorang dengan kefasikan atau kekafiran tanpa asas-asas kebenaran. Tak boleh kita menilai, menghukum seseorang itu tanpa ada asas pembuktian yang kukuh dan jelas. Muslim yang memelihara lidahnya dari caci maki, mencela dan memalukan orang, mampu pula memelihara dirinya dari tercebur dalam dosa yang lebih dahsyat dan lebih pahit, iaitu menuduh manusia menjadi fasik dan menjadi kafir tanpa kebenaran dan alasan. Masya-Allah, tabarakallah. Dah tadi kita kena jaga mulut, jangan caci orang, jangan maki orang. Islam larang kita pula, kata musannif rahimahullahu taala, tak boleh pula kita ni nuduh orang tu fasik, apatah lagi nuduh orang tu kufur. Apatah lagi kalau kita nampak seorang tu mungkin dia tak nampak dia semayang, tak nampak dia ibadah, tak nampak dia menunaikan rukun-rukun Islam, tak boleh kita tuduh dia tu fasik. Apatah lagi kalau kita buat tuduhan tu depan orang, tak boleh. Yang boleh kita buat ialah dinun nasihah. Kita kena nasihat dia, cara dia bagi tahu dia elok-elok, perbuatan ajak dia kepada kebaikan. Dia ada satu kisah yang saya baca dalam satu buku, bagus buku tu, Istimta'u bil hayatik, bergembiralah dengan kehidupanmu, tajuk dia. Dia cerita tentang seorang lelaki yang selalu berulang-alik pergi ke masjid. Satu hari dia lalu nak pergi masjid, ada seorang tukang tobeh pokok. Dia ni kojo dia tobeh dahan-dahan pokok yang endang-endang tu, dia tobang ujung tu. Satu hari dia masuk azan zuhur. Dia nak pergi masjid. Pergi masjid, dia dalam perjalanan masjid dia lalu dekat pokok tu. Tadi khabar kat orang tu, kat orang kat atas pokok tu, dia kata, "Kau ni binatang kau." Masa azan ni tak pandai kau turun bawah pergi sembahyang zuhur. Dia jorit macam tu je. Okey orang tu. Orang tu pandang atas bawah, rasa nak turun, nak pakuk orang tu. Dia marahlah orang kat atas tu, tapi tak sampai nak kerja, dia terus masuk dalam masjid, dia sembahyang, dia balik. Bila dia balik, dia fikir balik. Orang tadilah yang cakap binatang apa semua tadi kan, dia fikir, dia cakap, dia kata pendekatan aku tu mungkin salah, dia kata. Maka besok pagi waktu yang sama sembahyang, dia pun pergi masjid. Dia jumpa orang yang sama, masih buat kerja yang sama. Tapi kali ni dia ubah cara. Dia kata apa? Assalamualaikum. Dia pergi salam. Dia pandang, apa khabar? Dia kata, baik, dia kata. Aku tengok engkau sangat letih, sangat penat, dia kata. Ya, aku letih, aku sangat penat, dia kata. Apa kata kita berehat dulu, mari sama-sama ikut aku ke masjid, kita sembahyang, dia kata. Laki tu perlahan turun daripada pokok masjid, turun daripada pokok, pergi berjalan lelaki ni sampai nak pergi ke masjid. Dalam perjalanan tu dia cerita kat lelaki tu, semalam dia kata, ada seorang lelaki, dia ajak aku ke masjid, dia sebut aku binatang, dia kata. Padahal yang ajak tu lelaki yang sama. Tapi yang kali kedua dia ajak tu, dia ubah cara pendekatan. Nampak tuan-tuan, itu sebab itu dakwah. Nak ajak orang buat baik ni, nak ajak orang buat kebaikan. Dia kadang-kadang ada orang datang kat saya, dia mengadu pasal abang contoh ni ada mak meninggal, contoh abang itu tak ada lah nak join orang buat tahlil ko, orang doa ko, baca yasin ko, semayang sama, tak ada pun. Dia ngadu pasal abang. Lepas tu saya kata kat dia, itu bukan masa nak tengok orang lain, kata. Kita doa dia kebaikan. Abang tu agak tahu tak semayang tu baik, elok? Tahu tak baca yasin ni tanggungjawab sama, doakan untuk mak dan ayah ni tanggungjawab dia sebagai anak yang soleh sampai pada ayah sampai pada mak. Tahu. So maknanya dia tahulah tu. Dia bukan tak tahu. Cuma dia belum sampai masuk hidayah Allah Taala turun dekat hati tu. Sampai masuk turunlah tu. Yang penting kita ni tunjukkan contoh tauladan yang baik. Doakan dia kebaikan. InsyaAllah berubah dia. Hidayah benda yang paling mahal dalam kehidupan kita ni apa tuan-tuan? Hidayah Allah Ta'ala.
Allahumma yahdi qalbah, yahdi qalbana, bagi hidayah pada kita. Itu yang kita minta doa setiap semayang, ihdinas siratal mustaqim. Allah, kalau kita doa pada Allah Ta'ala, semua benda kita boleh doa. Tapi kita orang beriman pada Allah Ta'ala ni, satu yang pasti Allah akan bagi. Apa dia? Hidayah Allah, petunjuk Allah. Kalau ulama bahas pasal hidayah ni macam-macam lah. Dia ada hidayah dilalah, hidayah petunjuk secara depan mata, ada hidayah taufiq, macam-macam bentuk hidayah ni. Tapi hidayah mesti orang bagi, Allah bagi. Allah bagi kepada orang yang kafir, Allah bagi juga kepada orang yang beriman untuk memperkuat keimanannya kepada Allah Ta'ala. Okey? Jangan tuduh manusia ni fasik ataupun menjadi kafir tanpa kebenaran dan alasan. Sebelum ni saya pernah bincang tentang satu hadis berkaitan al-kiflu, yang seorang buat maksiat dalam kehidupan dia, tapi satu malam je Allah ubah dia daripada seorang yang buat maksiat, dosa kepada Allah, dengan satu malam dia bertaubat pada Allah. Allah tertulis di pintunya, dia meninggal dunia malam tu juga. Qad ghafarallahu lil kifl, sungguhnya Allah mengampunkan dosa al-kiflu. Ini nak cerita bahawa dalam kehidupan ni jangan sangka buruk dengan orang, jangan hukum-hukum orang. Kita bukan buat kerja Allah Ta'ala, yang menghukum ni Allah Ta'ala. Orang tu yang kita tak kenal sebagainya, siapa pun yang kita, kadang-kadang kita expect dia tu orang yang jahat, orang yang tak baik, orang yang berdosa pada Allah, dia boleh lebih mulia daripada kita. Tu kaedah ya. Baik. Rasulullah SAW mengancam sesiapa yang berani menuduh orang yang baik dan bersih dengan ancaman yang memulangkan tuduhan itu kembali kepadanya, kepada yang melemparkan tuduhan yang kejam itu, lalu mereka memikul dosanya yang besar. Tidak menuduh seorang, kata Nabi SAW, tidak menuduh seorang lelaki dengan kefasikan dan kekafiran, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya. Balik-balik kat diri dia. Jika sahabatnya itu orang yang dituduh tidak demikian, kita tak pasti bono tu betul tak betul, kita tuduh orang tu, tuduhan tu boleh kembali balik pada diri kita. Kalau yang dituduh itu tidak fasik dan tidak kafir. Jadi ini hadis riwayat Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi jangan sesekali kita tuduh orang fasik ni maknanya dia berterusan melakukan dosa. Tu ciri-ciri orang yang fasik. Dia tahu benda tu wajib, tapi dia tak buat. Hati dia tak menafikan benda tu wajib, tapi dia tak buat. Contohnya dia tak semayang. Dia tahu benda tu, dia tanya dia kenapa tak semayang. Tahu tak semayang tu wajib? Tahu ustaz, saya tahu. Tapi tak tahulah ustaz, susah betul nak semayang. Contoh, dia fasik. Tapi bukan tugas kita lah nak bagi tahu, nak tuduh dia kau ni fasik, betul depan orang pula tu. Dalam kategori ilmu kita bincang dari sudut keilmuan, dia fasik. Tapi nak bagi tahu kat orang tu fasik bukan tugas kita. Okey. Seterusnya, pemalu dan menyembunyikan rahsia dan keaiban orang. Masya-Allah, tabarakallah. Sebahagian dari akhlak muslim yang sejati ialah pemalu dan menyembunyikan segala rahsia dan keaiban ataupun cacat cela saudaranya. Tidak suka menyebarkan berita-berita buruk, jahat dan tuduhan palsu yang bukan-bukan dalam masyarakat Islam. Dia ni pemalu. Pemalu ni maknanya bagaimana dia rasa malu dalam kehidupannya kalau orang lain tahu pasal keaiban dia. Begitu juga dia menyembunyikan keaiban dan cacat cela orang lain. Walaupun dia tahu, dia dapat tahu orang ni memang betul buat, orang ni buat dosa tu, tapi dia jaga rahsia tu. Dia tak heboh dekat orang. Dia tak cakap, "Weh, kau tahu tak tuan, kau tengok tuan, dia tak fulan dah. Tu hari kan dia jumpa dia dekat kelab malam macam tu. Dia nampak dia cerita." Kan? Apatah lagi kalau dosa tu memang dosa dia dengan Allah Ta'ala, dosa dia sendiri dengan Allah Ta'ala. Dia sembunyikan dosa dia, dia tak masyhurkan dosa dia depan orang. Siapa kita nak menyebar luaskan atau mengheboh-hebohkan dekat orang lain tentang keaiban, keburukan orang. Apatah lagi kalau seorang tu memang disah, ditangkap, tapi dia buat perbicaraan secara perbicaraan tertutup. Kita pun tahu dia tu dibicarakan atas kesalahan dia, kesilapan dia. Tak semua orang tahu, kita tahu. Mungkin sebab kita ni saudara mara, kita ni kawan-kawan, rapat pula dengan dia. Boleh tak? Tak boleh. Itu keaiban dia, kesalahan-kesilapan dia. Barangkali dia lebih mulia disebabkan oleh kesilapan dia lakukan, kemudian dia bertaubat kepada Allah.
Dunia ni tak ada apa-apa. Dunia ni tompek kita belajar. Kalau orang tu buat dosa, dia taubat, dia belajar daripada kesilapan dia. Kemudian tu dia lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Daripada kita yang mungkin buat dosa sikit-sikit, kocik-kocik, taubat pun tak sungguh-sungguh, sikit-sikit, kocik-kocik. Daripada orang yang mungkin buat dosa besar, kemudian tu dia bertaubat pada Allah sebab dosa besar tu taubat yang lebih sungguh-sungguh daripada kita. Kemudian tu dia jadi muslim yang lebih baik, dinilai oleh Allah Ta'ala dengan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Okay. Mereka mengamalkan arahan-arahan Al-Quran Al-Karim dan sunnah yang suci yang mengancam golongan perosak yang berseronok-seronok menyebarkan berita-berita jahat, tuduhan-tuduhan palsu dan cacat cela keaiban orang. Apatah lagi, sekarang ni lebih senang nak sebarkan melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Telegram. Ancaman itu adalah paling dahsyat dan paling menggerunkan dengan azab dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kita nak memalukan dia, kita sebar ke orang, biar orang semua tahu. Orang semua dia malu, sampai kadang-kadang dia terpaksa pindah tempat kerja, terpaksa pindah rumah dan sebagainya sebab keaiban dia yang dibuka. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, azabun alimun, dia mendapat azab yang sangat pedih. Tengok tuan-tuan, fid dunya wal akhirah, bukan saja dekat akhirat, dekat dunia lagi dia dah dapat azab dah disebabkan perbuatan dia. Jangan buka aib orang. Kalau kita tahu aib orang tu simpan-simpan sudah. Bak kata orang kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita bukan jadi hakim dekat mahkamah, kita bukan jadi polis, kita bukan penguatkuasa. Kalau hakim, polis, penguatkuasa tu memang kerja dia, biar dia buat kerja dia. Kita bukan kerja tu. Oleh kerana itu, orang yang melepaskan lidahnya dalam menyebarkan berita-berita jahat dan tuduhan-tuduhan dalam masyarakat Islam adalah berdosa, samalah seperti yang membuat dosa yang diheboh-hebohkan itu. Sama yo. Kalau dia ni tuduh orang buat dosa, seolah-olah dia pun sama buat dosa tu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-qailul fahishah walladhi yashi'a biha fil ithmi sawa'un. Yang membuat kejahatan dan orang yang menyebarkan beritanya sama banyak dosanya. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jangan kita menyebar-nyebarkan keaiban orang, kejahatan orang. Tengoklah tu, dia keluar tu dengan siapa tu. Tengok tu, dia buat dosa gitu. Kalau dia keluar tu pergi situ, dia buat dosa gitu. Tengok tak, dia tu keluar botu kau tidak tu, botu kau bini tu, kau orang lain tu. Mudah-mudahan macam tu tak baiklah kan. Kalau kita dengar kat rumah kita betul copek. Jangan cerita rumah tangga orang, jangan cerita pasal orang, jangan cerita pasal hal orang. Sibukkan diri sendiri tu. Sebab orang ni kalau sibuk dengan amalnya, sibuk dengan taubatnya, sibuk dengan istighfar, sibuk dengan amal soleh, dia tak ada masa dia nak ruang untuk bercerita tentang orang. Seorang individu dalam masyarakat Islam adalah penutup berita jahat dan tuduhan palsu. Masya Allah, cantik ayat dia. Seorang individu, orang beriman ni sifat dia tutup berita jahat dan tuduhan palsu tu. Maknanya kalau ada sampai kat dia berita-berita tu, dia senyap, dia tutup cerita tu. Dia cut off, dia tak sabar-sabarkan benda tu, dia senyap, dia bari, dia mengelakkan diri. Okey, dia pemalu dan tidak tergamak membuat dosa dan noda. Dia mempunyai akhlak mulia yang diperolehi dari didikan Islam yang menghalanginya daripada melibatkan diri dari menggugat dan melukai kehormatan manusia. Dia tahu itu menyebabkan itu maruah orang, itu kehormatan orang. Dia tak sanggup, dia tak sampai hati tengok saudara dia yang dia sayang tu dilukai kehormatannya. Tuan-tuan muslimin muslimat, dia beza dengan kita bunuh orang. Bunuh tu dia sekejap dia sakit bunuh terus sakarat. Tapi kalau kita caci maki orang, sebarkan berita jahat, dia punya seksa dia, kehidupannya lebih dahsyat daripada membunuh.
Terseksa kehidupan dia tu, dia nak torihkan kehidupan dengan mulut-mulut orang yang jahat, susah hidup dia. Jadi kita menyusahkan kehidupan dia, dan nanti kita jadi samalah macam dia. Kalau botol lah dia buat bondo tu, kalau dia tak botol kita kono, kalau botol pun kita kono, sebab kita menyebarkan keburukan dia. Dia mempunyai akhlak mulia yang dia memelihara lidahnya dari mengembangkan berita kemaksiatan, sama ada berita itu didengarnya dari orang lain atau dia melihatnya sendiri, dan semuanya itu ditutup rapat-rapat kerana mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap umatku dimaafkan kecuali yang berterang-terangan, dan sesungguhnya termasuk berterang-terangan itu seorang lelaki membuat dosa di waktu malam kemudian berpagi-pagi padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup rahsianya. Lalu dia berkata, hai fulan, aku telah membuat begini dan begini, padahal dia telah bermalam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri mendedahkan rahsia Allah. Satu kaedah, bila orang tu buat dosa pada Allah Taala pada waktu malam, pada siang dia mendedahkan dan berbangga-bangga dengan dosa tu. Satu, dia buat dosa. Yang kedua, dia berbangga-bangga, tafakhur dengan dosa dia. Maka bondo tu dua bondo berbeza. Satu, dia buat dosa dah. Yang kedua, dia dosa sebab dia hebohkan keaiban-keaiban dia. Dosa dan maksiat. Dia berbangga lah malam tadi dan berzina. Dia bangga, dia sebut ke orang. Dia berbangga. Lepas tu golak-golak. Golak-golak rasa bangga. Ajak pula orang lain. Tu dosa lain pula. Satu, dosa. Yang kedua, dia isytihar. Dia beritahu orang. Yang ketiga, ajak pula orang. Kan banyak dosa. Kalau kita yang mendengar ni dan kita yang melihat, walaupun kita mungkin melihat sendiri keadaan itu, maka dilaranglah kita ni daripada menyebarkan. Itu simpan boleh sudah. Biar dia dengan Allah Ta'ala. Sabda baginda lagi, la yasturu 'abdun 'abda fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidak menutup seorang hamba akan seorang hamba di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala menutupnya di akhirat. Yang ini menutup apa? Menutup kecelaan dia, menutup cacat dia, menutup keaiban dia dekat dunia. Allah akan menutup keaiban dia dekat akhirat. Subhanallah. Kalau keaiban dekat akhirat tu lagi dahsyat daripada keaiban dunia. Besok dekat akhirat dipaparkan dosa-dosa kita di hadapan seluruh manusia, daripada kejadian daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaparkan dosa-dosa dia. Dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang tak diampunkan oleh Allah Taala, yang dia ni tak sampai minta taubat pada Allah, dia tak taubat pada Allah, dosa dia tu masih ada lagi, Allah tak ampunkan dosa dia, ataupun dosa dia yang berkaitan dengan manusia. Salah satu itulah dia, menyebar-nyebarkan keburukan orang, keaiban orang. Allah akan paparkan keaiban dia, keburukan dia dekat akhirat. Maka digambarkan lunturlah muka kulit-kulit muka dia sebab berasa malu dengan makhluk atas dosa-dosa dia yang dia buat semasa di dunia, yang asalnya dia nak simpan-simpan dia rahsia tu, dia tak nak bagi tahu orang. Dia ngumpat-ngumpat dengan kawan-kawan sebelah tapi daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua tahu dosa yang dia buat. Mana dia nak letak muka masa tu? Itu sebab Allah kata, sembunyikan keaiban saudara kamu, Allah akan menyembunyikan keaiban kamu di akhirat. Okey. Satu kaum telah datang menemui Atiyah bin Amir, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mempunyai jiran-jiran yang meminum khamar dan membuat dosa. Bagaimana kalau kita laporkan kepada imam, yakni kepada ketua negara Islam? Dia berkata, tidak, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat aurat, yakni kejahatan, kesalahan dari seorang muslim lalu ditutupnya, dirahsiakan, adalah seperti seorang yang menghidupkan orang yang telah ditanam hidup-hidup dari kuburnya. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi dalam fiqhul hadis ini banyak pandangan-pandangan ulama. Kalau kita tahu ada keaiban, keburukan yang dilakukan oleh jiran sebelah rumah misalnya, yang kita tak tahu, tak dapat dipastikan, kita senyap-senyap sudah. Kalau kita nampak keaiban tu, kita senyapkan, jangan kita hebahkan. Kalau kita tak mau bono itu tersebar kepada masyarakat awam, kita tak mau orang ikut, tak jadi gelanggang maksiat yang melibatkan orang lain, maka pada ketika itu dibenarkanlah untuk kita mengadu dan membuat report, laporan, boleh. Tapi kalau sekadar dia buat maksiat sesama dia, lantak dia ke rumah tu, maka kita tak payah masuk campur. Kecuali kalau melibatkan orang luar, menyebabkan orang ramai-ramai datang, mengajak orang lain masuk,
menyebarkan maksiat kepada orang kampung dan sebagainya, satu komuniti, itu wajib hukum dia untuk kita buat report. Sesungguhnya mengumati dan merawati kelemahan kemanusiaan bukanlah dengan cara mengintip kesalahan, cacat celah manusia dan mendedahkannya atau mengisytiharkannya. Sebaliknya hendaklah membentangkan kebenaran kepada pendengaran mereka dan mengembirakan mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya sebut tadi, kena bagi nasihat, bentangkan kebenaran kepada dia, apa yang benar, apa yang baik. Menerangkan akibat buruk maksiat yang akan diterima oleh pelakunya secara umum dan kebencian mereka kepada maksiat tanpa menunjuk seseorang yang tertentu dengan terus terang di hadapan orang ramai. Tak boleh sebut nama orang. Kalau nak cerita pun cerita secara umum. Tak boleh nak spesifik sebut orang si fulan bin si fulan telah melakukan dosa, malukan dia depan orang ramai, maka itu adalah perbuatan dalam Islam. Okey? Nanti kita sambung lagi dalam perbincangan kita akan datang. Tajuk ni panjang sikit. Sampailah tajuk tidak memasukkan perkara yang tidak mendatangkan faedah baginya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita dapat manfaat bersama dan menjaga lidah kita, terutama sesama kita orang beriman, orang mukmin. Dia sama ya tuan-tuan, kadang kita kojo pun sama juga. Kita banyak dengar benda-benda tak betul masuk kojo tu kan. Dapat grup-grup WhatsApp, grup family, saudara mara, kadang-kadang banyak bondo-bondo yang kita rasa macam ni bahaya ni tak patut ni. Kita jadikan apa hadis-hadis yang kita dengar hari ni, kalam-kalam daripada musannif ni sebagai satu filter kita lah, pendinding kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada yang menjadi laknat Allah Ta'ala dan Rasul, apatah lagi nanti di akhirat kita dapat kemurkaan dan azab daripada Allah Ta'ala. Wal ya'udzu billahi min zalik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna mujahidin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu